Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan mengenai etika komunikasi pendakwah di media sosial. Saya Nur Syafira binti Nur Afendi, nombor matrik I18303373 akan memulakan perbentangan ini dengan pengenalan. Pada hari ini dapat kita lihat yang kemajuan teknologi komunikasi terutamanya dalam media sosial semakin berkembang pesat di seluruh dunia. Malah penggunaan media sosial yang meluas ini telah membuka satu dimensi baru kepada masyarakat untuk menggunakan medium ini bagi tujuan untuk menyampaikan dakwah. Hal ini dilihat membawa kebaikan dan kemudahan kepada para pendakwah untuk menyebarkan dakwah kepada masyarakat. Dengan adanya pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya telah memudahkan dakwah disampaikan dengan pantas dan dapat disebar luas dengan hanya berkongsi sesuatu ilmu agama yang ingin disampaikan. Contohnya seperti tazkirah, sama ada berkongsi menerusi laman sosial maupun laman sesawang, serta pelbagai lagi medium cyber yang disediakan dan membolehkan perkongsian di antara pengguna internet yang lain dilakukan. Dakwah di media sosial merupakan antara medium penyampaian dakwah yang amat berkesan di dalam dunia moden pada hari ini, terutamanya kepada pengguna internet yang kebanyakannya terdiri daripada golongan muda sebagai sasaran. Berdasarkan kajian, mendapati 32% remaja yang majoritinya berlatar belakangkan didikan agama Islam banyak mencari maklumat berkaitan motivasi dan agama di Instagram. Hal ini kerana pencapaian terhadap sesebuah maklumat dan mempelajari ilmu agama ini semakin mudah diakses dan disebarkan melalui media baru seperti jaringan sosial yang pelbagai di internet. Dakwah di media sosial juga membolehkan dakwah disampaikan dalam bentuk interaktif dan kreatif dalam menyalurkan sesuatu dakwah yang ingin disampaikan serta memperlihatkan dakwah itu disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan santai. Seperti mana berdakwah secara bersemuka, berdakwah di media sosial juga terdapat asas-asas tertentu ataupun garis panduan yang perlu digunakan bagi seseorang pendakwah seperti beretika dalam komunikasi, iaitu menggunakan istilah dakwah yang menarik dan cara penyampaian yang berhikmah. Hal ini adalah kerana pendekatan yang digunakan oleh seseorang pendakwah merupakan perkara penting dalam dunia dakwah supaya apa yang disampaikan dapat diterima baik oleh golongan sasaran dakwah. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Akilah binti Nur Syamsi, nombor matrik I19103798. Okey, baik. Pada hari ini saya akan menerangkan definisi etika. Perkataan etika ini berasal daripada kata ethos, iaitu suatu kehendak baik yang tetap. Seterusnya juga, etika berhubung dengan soal baik ataupun buruk, benar ataupun salah. Sebagai sedia maklum, etika adalah jiwa ataupun semangat yang menyertai suatu tindakan. Dengan demikian, etika dilakukan oleh seseorang untuk perlakuan yang baik agar tidak menimbulkan keresahan dan orang lain menganggap bahawa tindakan tersebut memang memenuhi landasan etika. Menurut Kamus Dewan pula, etika ini membawa maksud ilmu ataupun prinsip-prinsip akhlak ataupun moral. Prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun suatu kumpulan. Dapat disimpulkan di sini bahawa kod etika dakwah adalah peraturan-peraturan yang harus dimiliki oleh seorang dai. Etika adalah nilai-nilai kebaikan yang tumbuh selama kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut sengaja diciptakan sebagai keperluan yang harus dipenuhi dalam konteks kehidupan. Diringkaskan, etika ini merupakan seperti peraturan ataupun kebiasaan sesuatu keadaan. Okey, baiklah. Bahagian seterusnya saya akan menerangkan definisi komunikasi. Komunikasi adalah penghantaran, penerimaan ataupun pertukaran maklumat, pendapat ataupun idea dengan tulisan, percakapan ataupun imej, visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan dapat difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat. Kita dapat lihat bahawa komunikasi ini sangat meluas maksudnya. Komunikasi ini juga merupakan satu proses penyampaian ataupun pesanan dari satu pihak kepada pihak yang lain agar terjadi keadaan yang mempengaruhi perbuatan seseorang. Ramai juga pakar menilai bahawa komunikasi ini sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai sedia maklum, kita dapat lihat kehidupan seharian kita memerlukan komunikasi bersama orang sekeliling. Oleh kerana itu, tanpa komunikasi, masyarakat tidak mungkin akan
tidak mungkin akan terbentuk. Sebaliknya, tanpa masyarakat, maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Secara umumnya di sini kita dapat lihat, komunikasi ini merupakan proses bagaimana seseorang itu mencipta makna melalui interaksinya dengan individu-individu yang lain. Dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang menerangkan untuk berkomunikasi dengan perkataan yang benar dan jujur. Firman Allah yang bermaksud, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Di sini kita dapat simpulkan bahawa komunikasi ini merupakan sesuatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, yang kita gunakan dalam kehidupan kita sendiri. Okey, baiklah. Definisi yang terakhir ini adalah definisi pendakwah. Pendakwah ialah seseorang yang melakukan kerja-kerja membimbing dan menyeru serta mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan kepada Islam. Pendakwah juga yang kita ketahui iaitu orang yang berusaha mengajak orang lain kepada Islam dengan cara-cara tertentu. Oleh itu, pendakwah haruslah mempunyai kelengkapan yang mantap yang ada hubungan dengan agama Islam. Dengan kata lain, pendakwah ialah seseorang yang sanggup mengorbankan diri, harta dan waktunya untuk Allah SWT bagi menegakkan risalah yang agung dan meneruskan tugas mulia para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah SWT untuk menyeru manusia ke jalan Allah yang lurus serta menyuruh manusia untuk membuat kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Di dalam surah Ali Imran ayat 104 berkenaan Allah SWT telah memerintahkan orang yang beriman agar berdakwah. Dalam firman Allah yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umatnya yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kita dapat lihat di sini bahawa pendakwah merupakan orang yang membimbing dan menyeru orang lain untuk berada di jalan Allah. Sekian, itu sahaja dari saya. Diteruskan lagi dengan rakan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayla binti Anwar, I1830325. Okey, seterusnya adalah peranan dan tujuan berdakwah di media sosial. Okey. Yang pertama, dakwah ini memiliki tujuan utama untuk mengubah tingkah laku manusia dari tingkah laku negatif ke positif. Yang mana kegiatan dakwah ini menjadi hal yang sangat penting dalam Islam, kerana tanpa dakwah maka ajaran Islam ini tidak akan sampai dan difahami oleh umat manusia, yang mana seperti mana kita tahu, dakwah sendiri yang bermaksud menyampaikan. Okay, selain itu, Islam juga mendorong umatnya untuk membuat kebaikan sekaligus mengajak orang lain agar menjadi insan yang baik, berakhlak dan berpengetahuan. Maka dengan ini sangatlah relevan jika umat Islam disebut sebagai agama dakwah. Okey. Yang kedua, termasuk sikit berkenaan dengan tujuan berdakwah di media sosial. Kenapa platform media sosial ini dipilih sebagai salah satu platform untuk kita berdakwah? Okay, yang pertama adalah media sosial ini adalah sangat terpengaruh, terutamanya di kalangan masyarakat moden. Maksudnya yang terpengaruh di kalangan masyarakat moden ini adalah seperti kita boleh akses melalui telefon bimbit, tablet, telefon, yang mana ketika alat elektronik ni berkemungkinan majoriti semuanya ada. Maksudnya senang nak akses. Kita boleh tengok live, kita boleh tengok YouTube, tazkirah, webinar, semuanya melalui teknologi tersebut. Okey. Media sosial ni bukan sahaja menyediakan hiburan, tetapi boleh menyediakan macam-macam khidmat untuk kepentingan politik, ekonomi, gaya hidup dan bentuk-bentuk pengucapan keagamaan. Pengaruh komunikasi ini, media sosial ni dikatakan sangat kuat di kalangan masyarakat kerana ia dapat membentuk kelakuan khalayak sendiri. Okey, yang seterusnya adalah setiap mesej dakwah yang disampaikan memerlukan komunikasi yang baik.
dan komunikasi yang telah dilakukan mestilah berlandaskan hukum syarak, dan media sosial pula dilihat sebagai media penyebaran maklumat penting kepada masyarakat moden hari ini. Okay, yang dikatakan dengan memerlukan komunikasi yang baik adalah dengan cara penyampaian, cara memberi contoh, maksudnya contohnya berkomunikasi yang baik ini, contoh kita menjaga adab, menjaga etika dalam menyampaikan satu ilmu kepada orang lain. Okay, media juga memegang amanah dalam menyampaikan maklumat yang benar, tepat, berfaedah kepada masyarakat. Justru itu, menjadikan media sosial sebagai wasilah dakwah adalah relevan kepada masyarakat moden pada hari ini, pada zaman kini. Okay, tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dengan itu menyampaikan nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Alice Natasha binti Zulkifli, nama matrik I1830331. Hari ini saya akan terangkan poin yang seterusnya, iaitu poin tentang panduan sebelum, semasa dan juga selepas memuat naik sebarang hantaran di media sosial. Okey, seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ni ramai sangat-sangat yang menggunakan media sosial lah. Tak kira daripada segi kanak-kanak, dari kanak-kanak, remaja, pelajar, dewasa, orang tua dan sebagainya. Ramai sangat-sangat yang guna. Jadi bila ramai yang guna, pada masa ni lah pendakwah ni kena ambil peluang untuk berdakwah. Okey. Jadi poin yang pertama iaitu sebelum memuat naik sebarang hantaran tu, di media sosial ni, pendakwah ni perlulah menitik beratkan ataupun menelitilah beberapa perkara ataupun beberapa hal. Okey, kerana dengan apa yang kita muat naik tu mungkin akan menarik ramai orang lagi tentang Islam lah, terutamanya sebab kita berdakwah kan. Okey, seterusnya seseorang pendakwah tu perlulah menilai, macam saya kata tadi, menilai, menitik beratkan dan telitilah sesuatu perkara tu, iaitu tentang konten ataupun kandungan tu lah kan, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas memuat naik sesuatu hantaran. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 70 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkara yang tepat dan benar, iaitu di setiap perkara. Jadi kerana apabila kita memuat naik sesuatu yang kurang tepat ataupun salah, maka dikuatirilah perkara tu akan berlarutan. Sebabnya masyarakat ni mereka mendengar, melihat dan juga membacakan. Jadi apabila mereka ikut apa yang ataupun percaya dengan apa yang kita buat tu, apa yang kita upload ataupun memuat naik tu kan, takut ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, takut kesalahan tu pula berlarutan kerana dibuat oleh masyarakat. Okey, seterusnya itu kita masuk pada panduan sebelum memuat naik sebarang hantaran. Okey, untuk poin yang pertama, seorang pendakwah tu perlulah mempunyai persediaan serta bekalan yang mencukupi, iaitu sebelum memulakan tugas dakwah. Okey, kerana persediaan ataupun bekalan tu sangat penting. Macam kita sendiri, kita nak presentation pun kita kena ada persediaan. Kalau kita tak ada persediaan, maka benda yang kita nak sampaikan tu tak sampai. Okey, jadi begitu juga dengan pendakwah. Seorang pendakwah tu kena ada persediaan daripada segi dia punya mental, fizikal, dia punya ilmu pun amat penting. Okay? Kalau kita nak sampaikan sesuatu tu, kalau salah tentang fakta ataupun ilmu tu, maka akan berdosa balik kepada kita. Okay, poin seterusnya iaitu perlu bertanggungjawab. Okay, pendakwah ni perlu bertanggungjawab di atas apa yang dimuat naik di media sosial. Tambah pula media sosial ni kalau kita guna ni, dia cepat meluas, cepat info tu cepat sampai kepada orang. Okay, sebab dia media sosial ni, dia punya sifat ni tanpa sempadan. Okey, jadi kalau benda yang kita upload tu salah, maka kesalahan tu akan sentiasa berulang ataupun berlarutan. Jadi sebab tu kita kena bertanggungjawab. Sebelum kita nak upload tu, kita tengok dulu fakta ni betul tak, benda yang kita nak upload ni betul tak dalil dia. Okey, takut kalau salah nanti benda tu akan berlarutan.
Okey, seterusnya, poin seterusnya iaitu mempunyai kandungan dakwah yang kreatif dan juga menarik. Tambahan, zaman sekarang ni kan banyak online, banyak semua orang tengok online saja kan. Jadi amat pentinglah untuk kita nak upload satu benda tu dengan cara yang kreatif dan juga menarik lah. Antaranya kita boleh macam gaya bahasa kita sendiri. Mungkin kita boleh kreatifkan lagi gaya bahasa kita, ataupun kandungan yang kita nak upload tu mungkin kita boleh kreatifkan lagi supaya benda tu lebih menarik. Sebab kita sendiri suka benda yang kreatif dan juga benda yang menarik lah. Jadi apabila benda tu kreatif, kita mungkin akan lebih faham, masyarakat mungkin akan lebih faham, macam tu lah. Okey, poin yang seterusnya iaitu seorang pendakwah tu perlu bertanggungjawab dalam menetapkan strategi hantaran dakwah. Okey, dalam kita nak melakukan apa-apa ataupun sesuatu perkara pun kita kena ada strategi. Sebab strategi ni penting. Kalau kita tak merancang sesuatu benda tu, maka benda tu dia macam kurang sampai. Dia akan berjalan tapi tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi contohnya untuk nak menarik perhatian masyarakat lagi, mungkin seorang pendakwah tu boleh upload ataupun buat konten ataupun kandungan berkaitan dengan isu semasa, sebab masyarakat ni suka baca tentang isu semasa. Okey, jadi mungkin boleh upload tentang isu semasa, tak kisahlah daripada dalam negara, luar negara ataupun berkaitan dengan Islam. Poin yang seterusnya iaitu panduan semasa memuat naik sebarang hantaran lah di media sosial. Okey, semasa memuat naik pun perlu ada panduan. Sebabnya kalau kita tak ada panduan tu, mungkin kita akan berlari sedikit daripada niat asal kita lah kan. Okey, poin yang pertama iaitu seorang pendakwah tu jangan sampai terleka lah dalam membaca komen ataupun maklum balas yang diberikan oleh masyarakat ataupun individu. Sebabnya kalau macam kita terleka ni, takut benda-benda lain kita akan buat juga. Contohnya macam ibadat. Okey, macam beribadat kepada Tuhan lah. Yang tu kita punya utama, kita punya main point utama lah dalam kehidupan. Jadi kalau kita terleka tu, maka kita akan macam menjejaskan lah masa untuk kita beribadat kan. Okey, seterusnya, poin seterusnya, jika ada soalan yang tidak berkaitan lah dengan apa yang kita nak sampaikan tu, ataupun soalan tu berulang-ulang. Okey, jadi pendakwah tu boleh letak link ataupun rujukan yang boleh dirujuk oleh masyarakat. Sebabnya saya juga selalu lihat kadang-kadang tu orang suka bertanya banyak kali soalan tu. Jadi untuk nak jimatkan masa dan juga mudahkan pendakwah ni boleh letak link ataupun rujukan kepada masyarakat lah supaya senang mereka boleh terus rujuk. Dan jika mereka macam terlupa, mereka nak tanya balik tu, mereka boleh tekan je link tu. Okey, seterusnya ialah pendakwah tu perlulah disiplin. Okey, dalam menghadkan masa terhadap media sosial. Okey, tak kiralah dalam apa pun perbuatan kita, kita kena disiplin dalam menguruskan masa kita. Okey, sebab masa itu emas. Okey, jadi pendakwah ni perlu hadkanlah masa dekat media sosial. Contohnya dia perlu hadkan masa dalam untuk baca komen, untuk buat konten lagi, buat kandungan lagi dan sebagainya. Jadi masa tu sangat penting. Tambahan untuk seorang pendakwah. Okey, untuk seterusnya, poin seterusnya iaitu panduan selepas memuat naik sebarang hantaran. Okey, poin yang pertama ialah sekali, semestinya kita kena berserah kepada Tuhan. Selepas kita muat naik benda tu, kita kena berserah kepada Tuhan lah. Berserah tu bukan berserah 100%. Kita kena berdoa, buat solat sunat, berdoa dan memohon kepada Allah SWT supaya apa yang kita nak sampaikan tu sampai kepada masyarakat, ataupun benda yang kita nak sampaikan tu boleh diterima oleh masyarakat. Itu sangat penting sebagai seorang pendakwah. Okey, yang kedua ialah perlu mempunyai sifat sabar. Okey, kadang kita ada limit ataupun tahap lah kan. Kita kena macam contohnya seseorang masyarakat tu diorang tak faham dengan apa yang kita nak sampaikan tu. Jadi kita mungkin boleh ubah sedikit cara yang kita nak sampaikan tu kan. Penyampaian kita tu boleh ubah sedikit cara penyampaian kita tu supaya orang lebih mudah faham. Jadi kita kena sabarlah, kita kena cari penyelesaian dia, sebab sebarang masalah ni ada penyelesaian dia. Okey, yang terakhir ialah seorang pendakwah ni tidak seharusnya terlampau tertekan. Okey, apabila orang yang mengikuti kita tu masih tak faham dengan apa yang kita nak sampaikan tu, dia macam link dengan yang sifat sabar tadi ni.
Okey, jadi apabila masyarakat tak faham, mungkin ada kita punya kesalahan dalam nak menyampaikan sesuatu perkara tu lah. Jadi kita kena perbetulkan lagi ataupun cari jalan ataupun solution supaya apa yang kita nak sampaikan tu boleh sampai kepada masyarakat. Okey, itu sahaja daripada saya, beberapa panduan tentang memuat naik sebarang hantaran lah di media sosial. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada rakan pembentang untuk menerangkan poin yang seterusnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Natasha binti Muhammad Sukri, nombor matrik I183033331. Seterusnya kita akan masuk kepada etika komunikasi pendakwah di media sosial, di mana komunikasi ini merupakan perkara penting yang perlu kita perhatikanlah lebih-lebih lagi dalam menyampaikan dakwah di media sosial. Sebabnya kalau kita tengok pada hari ini, majoriti komunikasi yang berlaku dalam media sosial ni tak lagi disampaikan dalam bahasa yang baku ataupun menggunakan perkataan-perkataan yang singkat ataupun kasar, dan tata cara dalam berkomunikasi pun tak betul. Jadi perkara tersebut akan menyebabkan orang yang membaca ataupun melihat apa yang kita nak sampaikan tu jadi salah faham ataupun mereka rasa tak selesa dengan apa yang kita sampaikan tu dan sebagainya lah. Jadi wujudlah etika-etika dalam berkomunikasi, yang mana etika-etika ni dikeluarkan daripada petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Jadi dekat sini jelaslah menunjukkan bahawa etika ni sangatlah mempengaruhi kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan. Lebih-lebih lagi sekarang ni zaman dah semakin moden, ada pula media sosial kan. Jadi komunikasi ni sangatlah penting lah pada waktu sekarang ni. Sebabnya dengan adanya etika ni, ia dapat membantu manusia ataupun masyarakat untuk bersikap ataupun untuk mengetahui cara yang lebih sesuai ataupun cara yang betul dalam berkomunikasi. Lagipun etika ni menjadi asas moral dalam membina adab terhadap sikap dan tingkah laku individu ataupun kumpulan dalam berkomunikasi. Contohnya dekat sini, jika seseorang tu dia tidak beretika dalam berkomunikasi, maka ia dianggap sebagai tidak beretika ataupun dengan kata mudahnya dia tidak mempunyai adab lah. Lagipun dalam Islam pun ada menerangkan ataupun mengajarkan tentang komunikasi ni, macam mana kita nak berkomunikasi, iaitu dengan cara beradab, sopan, menghormati pihak yang kita nak bercakap dan sebagainya lah. Dan Islam pun ada terangkan tentang kita ni perlu menghindarkan perkara-perkara ataupun perkataan-perkataan yang boleh membuatkan seseorang tu tidak selesa dengan kita ataupun dia boleh terasa dengan kita dan sebagainya lah. Jadi dekat sini saya akan memfokuskanlah kepada etika komunikasi yang dilihat daripada perspektif Al-Quran. Antaranya 3 ni lah, iaitu prinsip haulan karimah, iaitu perkataan yang mulia; prinsip haulan sadida, perkataan yang benar; prinsip haulan layina, perkataan yang lemah lembut. Yang pertama adalah haulan karimah, yang bermaksud perkataan yang mulia dalam komunikasi terhadap sesiapa sahaja, yang mana komunikasi ini dinilai berdasarkan apa yang dilontarkan, perkataan-perkataan yang dilontarkan. Bukannya kita nilai komunikasi ini berdasarkan fizikal seseorang tu kah, ataupun kita nilai berdasarkan pangkat. Bukan, kita nilainya berdasarkan perkataan-perkataan yang dilontarkan. Kalau baik, maka dianggap sebagai beretika lah. Tambahan pula, kalau kita tengok pada hari ini, kebanyakan masyarakat gagal untuk berkomunikasi dengan baik sampai menyebabkan hubungan silaturahim tu menjadi jauh ataupun terputus, dan boleh menyebabkan seseorang tu dia nak menjauhkan diri daripada kita sebab dia terasa ataupun dia tidak selesa dengan perkataan-perkataan yang kita lontarkan. Okey, etika komunikasi ni diambil berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau
kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucaplah kepada keduanya perkataan yang baik. Maksudnya dekat sini Allah ni memerintahkan anak-anak supaya bercakaplah ataupun berbakti kepada orang tua, dan tidak bercakap ataupun tidak berkata kasar, kerana perkara tersebut akan menyakiti hati mereka. Jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa qaulan karimah ni dia menggambarkan rasa hormat sebagai prinsip utama dalam etika komunikasi dalam Islam. Jadi qaulan karimah ni kita boleh praktikkanlah dalam proses komunikasi pendakwah di laman media sosial ataupun di mana-mana sajalah, supaya dia dapat menghadapi sasaran dakwah ataupun mad'u yang tergolong dalam golongan orang yang berusia ataupun lanjut usia, kerana dengan menggunakan perkataan yang mulia ni ataupun sopan, tidak akan menyebabkan seseorang tu mudah tersinggung lah. Tambah-tambah lagi, kalau orang yang telah berusia ni kita nak berdakwah kepada dia, mereka ni lebih cepat tersinggung. Kalau kita ni cakap macam tersalah cakap ke, mereka mudah tersinggung. Jadi dengan kita mengikuti etika komunikasi ini, maka kita dapat elaklah daripada perkara-perkara yang tak diingini. Yang kedua adalah qaulan sadida, yang bermaksud perkataan yang benar, iaitu tidak berbohong dan tidak berbelit-belit dalam melontarkan kata-kata. Yang mana jika seorang pendakwa tu dia berkata-kata ataupun menyampaikan dakwahnya dengan benar, maka ia dapat memberikan kesan psikologi yang positif terhadap jiwa seseorang. Sebabnya kalau pendakwah tadi tu dia bercakap berbelit-belit ataupun bercakap bohong, jadi mad'u tadi tu dia macam akan meragui lah apa yang nak disampaikan oleh pendakwah tadi tu, meragui dengan diri pendakwah tadi tu. Jadi kalau kita tengok dekat sini, qaulan sadida ataupun perkataan yang benar ni dia terbahagi kepada dua kriteria. Yang pertama adalah kebenaran, yang bermaksud suatu ucapan yang benar dan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah dan ilmu. Manakala kejujuran pula bermaksud ucapan jujur dan tidak berbohong. Yang mana kriteria ni telah diajarkan ataupun telah memang diperintahkan kepada manusia agar selalu bercakap benar dan melatih anak-anak dari kecil lagi lah untuk berkata jujur. Sebabnya orang yang tidak jujur ataupun suka berbohong ni, mereka ni tergolong dalam golongan orang yang munafik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jauhilah dusta, kerana dusta membawa kamu kepada dosa dan dosa membawa kamu kepada neraka. Lazimkanlah berkata jujur, kerana jujur membawa kamu kepada kebaikan dan kebaikan membawa kamu kepada syurga. Jadi daripada hadis tersebut kita dapat lihatlah bahawa Nabi pun memerintahkan umatnya agar menjauhi dusta, kerana ia akan membawa kepada dosa dan dosa tu pula akan membawa kita kepada neraka. Jadi sebagai seorang pendakwa, kita perlulah membuat ataupun melakukan strategi dalam menggunakan kata-kata yang tepat ataupun jujur dan sesuai dengan Al-Quran, Sunnah lah, agar ianya dapat diterima oleh mad'u lah sebagai sebuah kebenaran, dan mereka tidak akan meragui lah dengan apa yang kita hendak sampaikan tu. Dan yang ketiga adalah qaulan layyina, yang bermaksud perkataan yang lemah lembut kepada sesiapa sahaja. Yang mana bila kita bercakap dengan lemah lembut ni, kita dapat menjauhi segala kekerasan dan permusuhan. Sebagai contohnya dekat sini kita boleh lihat pendakwah yang ingin berdakwah di dalam media sosial ataupun melalui hantaran video di media sosial boleh menyampaikan dakwah dengan sikap dan perkataan yang lemah lembut supaya sasaran dapat menerima dan memahami mesej yang hendak disampaikan tu dengan mudah dan dengan hati yang terbuka. Ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Thaha ayat 44 yang bermaksud, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sedar atau takut. Jadi dekat sini
kalau kita pun macam orang cakap dengan kita dengan kasar-kasar, mesti kita tak suka kan. Tambah-tambah kalau dia nak berdakwah kepada kita tapi dia cakap dengan perkataan yang kasar, mesti kita tak dapat nak terima benda tu. Kita tak boleh nak terima lah, sebab dakwah dengan cara kasar kan. Jadi kaulan lain ataupun perkataan yang lemah lembut ni boleh dipraktikkan lah dalam proses komunikasi berdakwah tadi tu. Jadi kesimpulannya dekat sini, segala etika komunikasi yang telah diterangkan tadi sangat sesuai digunakan dalam dakwah di media sosial ataupun dakwah secara fizikal, dan dia juga boleh dipraktikkan dalam segala aspek kehidupan manusia. Sebabnya komunikasi ni memang kita guna setiap hari. Tambah-tambah pula dalam berdakwah memang perkara tu menjadi keutamaan lah kan. Sebabnya kalau kita berkomunikasi dengan baik ataupun kita mengikuti etika komunikasi yang baik, maka ia dapat memberi kesan lah, ataupun dakwah kita tu berkesan dan menjadikan sasaran dakwah kita tu percaya kepada apa yang kita sampaikan, dan ia juga dapat membantu gerakan dakwah tadi, sama ada individu ataupun secara kumpulan, memahami memahami sasaran dakwahnya dan sekaligus dapat memperjuangkan amanah Allah di muka bumi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syuhada binti Syahdan, nombor matrik I183032999. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada implikasi berdakwah di media sosial. Okay, pertama sekali, kita ni dah sedia maklumkan yang kehidupan manusia ni dah mula terdedah dengan kemajuan teknologi yang canggih. Macam kita tengok, merata orang pakai phone macam-macam jenis, laptopnya ada yang besar, ada yang kecil, dengan notebook ni lagi, macam-macam lagi lah kan. Lepas tu sekarang ni pun dah macam-macam aplikasi yang di-sharekan untuk kita berkomunikasi dengan orang lain untuk share maklumat apa yang kita ada ataupun kita sendiri nak dapatkan maklumat tu. Okay, contohnya macam Facebook, hampir semua orang ada akaunnya kan. Instagramnya dengan WhatsAppnya lagi dan sebagainya lah. Jadi dekat sini kita boleh lihatlah banyak kelebihan atau kita nak manfaatkan media sosial tu. Contohnya ada setengah daripada kita mungkin gunakan media sosial tu sebagai metod untuk berdakwah ke, berkongsi ilmu ke, menyiarkan pasal ilmu agama ke, macam itulah. Lagi satu, media sosial ni antara salah satu medan dakwah yang penting. Lepas tu sesuai dilakukan untuk tingkatkan dakwah Islam. Apa yang lagi menariknya, dakwah menerusi media sosial ni bukan saja memberi implikasi terhadap individu, malah ianya memberi kesan juga ke atas masyarakat. Dekat sini kita boleh nampaklah berdakwah dalam media sosial ni merupakan salah satu inisiatif yang berkesan lah, serta memberi implikasi yang positif. Dengan arti kata lain, dakwah merupakan satu usaha sesetengah golongan dalam menyeru serta menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana terhadap manusia yang lain. Okay, jadinya media sosial ni merupakan satu penjuru yang tidak harus dipinggirkan dalam memartabatkan dakwah agar pengajaran serta maklumatnya sampai kepada khalayak ramai dengan cepat, tepat dan berkesan lah. Okay. Seterusnya, sehubungan dengan itu, apabila pendedahan ilmu agama tidak dapat diterapkan dalam diri individu itu sendiri, rentetan cabaran yang besar telah berlaku di Malaysia, seperti pengaruh budaya kuning yang melanda masyarakat Islam kini. Dengan sebabnya macam tu, boleh mengelirukan umat Islam. Lepas tu boleh memesongkan akidah disebabkan pendedahan hiburan yang melampau dengan penyebaran agama sesat yang semakin berluasa ni lah. Maka dengan itu, penggunaan media sosial sebagai medium dakwah sangat memberi manfaat yang efektif kerana maklumatnya tidak mengira sempadan dan tidak terbatas dengan ruang dan waktu.
Jadinya kita kena gunakanlah pendekatan media sosial dengan cara yang baik, bukan melakukan benda yang tak sepatutnya macam sebarkan fitnah sana sini, mengecam mana-mana pihak. Macam netizen sekarang ni kan. Sebabnya buat benda tu semua boleh mendatangkan masalah lain pula, macam pergaduhan macam itulah. Oleh sebab hal yang sedemikian, penyebaran dakwah melalui media sosial ni dah jadi keutamaan hari ini kerana mampu menyasarkan lebih ramai sasaran. Jadinya dakwah adalah perlu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berdasarkan riwayat Bukhari ini telah menunjukkanlah bahawa dakwah adalah penting untuk dilakukan, yang mana Nabi Muhammad SAW tu menyuruh untuk berdakwah dan sampaikan dakwah tersebut melalui pelbagai cara walaupun hanya satu ayat yang digunakan. Dan yang terakhir, perlulah memahami konsep sebenar dakwah yang merupakan didikan dan ianya bukan kepada ilmu agama semata-mata tetapi merangkumi semua ilmu untuk menyeru masyarakat melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sesungguhnya dakwah itu dituntut dalam Islam. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, para pendakwah perlu menjaga etika yang sepatutnya dalam mencerminkan keindahan Islam dan dalam memastikan keberkesanan dakwah. Maka beberapa etika yang digariskan adalah dijadikan sebagai garis panduan bagi para pendakwah pada masa kini. Hal ini supaya dakwah media sosial tidak dicemari oleh unsur-unsur negatif dan medium cyber dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam menyebarkan lagi agama Islam agar syariat Islam dapat ditegakkan dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia pada hari ini. Para pendakwah mestilah mempraktikkan etika komunikasi berdasarkan Al-Quran seperti mana yang telah diterangkan, iaitu kaulan karimah, kaulan sajidah dan kaulan layyinah dalam penyampaian dakwah agar dakwah mereka akan lebih berkesan. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa etika komunikasi sangat efektif digunakan dalam dakwah kerana antara komunikasi dan dakwah mempunyai persamaan baik dari segi pengertian, komponen dan tujuan. Selain itu, pendekatan dakwah melalui media sosial juga dirasakan lebih efektif dan berkesan kerana masyarakat kini lebih menggemari media sosial sebagai medium pencarian maklumat. Bahkan media sosial juga dapat menjangkau khalayak yang ramai tanpa mengira masa dan tempat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.